Pagi kelas, kita bertemu lagi pada hari ini dengan satu topik yang baru, yaitu maksud permintaan, hukum permintaan dan juga keluk permintaan. So ini adalah subtopik yang baru. So jadi terlebih dahulu kita tengok dulu apa itu maksud permintaan. Okey, permintaan boleh didefinisikan sebagai keinginan, ingat ini keinginan, dan kesanggupan seorang pengguna untuk mendapatkan suatu barang pada suatu tingkat harga dalam suatu jangka masa tertentu. Ingat, dia perlu keinginan, dia ada ingin untuk membeli suatu benda dan dia sanggup untuk memberi suatu benda. Contohnya macam Ali. Ali sanggup membeli 8 batang pensel pada tingkat harga RM2 sebatang. Sebab pensel itu RM2 saja. So jadi Ali sanggup dan mampu ingin dan juga sanggup membeli sebanyak 8 batang. Apabila tingkat harga pensel menjadi RM4, maka Ali hanya terpaksa mengurangkan keinginan dia dan juga kesanggupan dia untuk membeli pensel, iaitu dia hanya sanggup membeli 4 batang pensel saja. So jadi itulah wujudnya permintaan. Kalau kita ingin, contohnya saya ingin membeli sebuah helikopter, tetapi saya tidak ada kesanggupan untuk membeli helikopter. So itu tidak akan wujud permintaan. Alright. So daripada permintaan Ali ini, kita boleh merumuskan satu hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Maksudnya satu konsep, satu formula dia. Bila harga rendah, kuantiti yang diminta, ingat mesti cakap kuantiti diminta. Sebab kita sebut pasal permintaan. Kesanggupan untuk membeli adalah kuantiti diminta adalah sebanyak 8 batang. Banyak 8 batang. Alright. Apabila tingkat harga naik menjadi RM4 sebatang, Ali hanya sanggup membeli 4 batang saja sebab mahal, dia tidak mau beli banyak. So jadi itulah wujudnya hukum permintaan itu, iaitu dua situasi, iaitu apabila suatu harga barang menurun, maka kuantiti permintaan barang tersebut akan meningkat. Iaitu P itu adalah harga, price. Dengan turun, kuantiti diminta, QD itu kuantiti demand, D itu demand, dia akan naik. So jadi ini formula pertama yang mungkin anda boleh ingat itu. Ini cikgu merahkan dia. Dan cikgu boldkan dia, cikgu besarkan dia supaya kamu ingat. Harga turun, kuantiti diminta adalah naik. Sebaliknya, apabila harga suatu barang meningkat, kuantiti diminta juga pula akan menurun. Ini juga formula dia di sini. Ini rumus dia di sini. Tengok. Bila price tinggi, kuantiti diminta akan turun. So jadi maka wujudlah ini dua hubungan yang menunjukkan permintaan. Alright. So cikgu bagi satu contoh, iaitu jadual permintaan terhadap gula-gula coklat oleh Ali. Oleh Ali sebenarnya. Kita perlukan lebih jelas oleh Ali. Ada nama Ali ke di sini? Alright. Bila harga RM5, kuantiti yang diminta adalah 25 unit gula-gula. Pada harga naik RM7, Ali hanya mampu beli 20 saja. RM9 naik lagi harga, hanya beli RM15. Dan bila sampai ke tahap RM10 paling mahal, Ali hanya sanggup membeli 10 unit saja gula-gula coklat. So jadi ternyatalah inilah formula dia. Maka orang kata tercapailah formula dia. Harga naik, kuantiti akan semakin turun. Alright. So jadi daripada ini sebenarnya kita boleh mewujudkan daripada ini permintaan pelbagai tingkat harga oleh Ali, kita boleh rumuskan dia ke dalam satu keluk permintaan. Iaitu berbentuk macam graf garisan. Keluk ini ialah apa? Keluk permintaan. Ingat, keluk permintaan. Cikgu sengaja highlightkan dia supaya kamu boleh beri perhatian. Keluk permintaan ialah satu keluk yang menunjukkan hubungan harga dipaksi Y di sini dan juga kuantiti diminta dipaksi X ini terhadap suatu barang.
Okey, kalau ini ialah coklat gula-gula lah kan. Okey, keruk permintaan Didi terbentuk dengan menyambung semua titik hubungan harga dan kuantiti yang diminta oleh Ali. Okey, alright, ini dia. Semua kombinasi yang diminta oleh Ali. RM5, RM7, RM9, RM10. So, jadi kita akan mewujudkan satu garisan. Okey, macam kita bentuk. Okey, first kena lukis ini paksi, harga, okey, dan ni. Okey, RM5. RM5 ini di sini. Okey, kuantiti diminta adalah 25. Titik dia di sini. Okey, alright. RM7, 20 unit. RM9, 15 unit. RM10, 10 unit. Okey, so jadi bila kita sambung garisan ini, maka dia akan wujud satu garisan tegak dan labelkan ini sebagai DD, iaitu demand. Okey, keluk demand. Okey, so jadi apa hubungan keluk ini? Lihat di sini. Keluk permintaan ini adalah bersifat songsang. Okey, terbalik nama dia, terbalik ah. Apa maksud terbalik? Harga tu rendah, kuantiti tinggi. Okey, dan ataupun negatif, okey, iaitu dia cerun daripada kiri ke kanan. Dia turun ke sini. Dia macam papan luncur, turun ke bawah sini. So, itu adalah sifat-sifat ataupun ciri-ciri keluk permintaan. Tiada keluk permintaan yang naik daripada kiri ke kanan. Tiada. Kalau naik itu tiada. Lain cerita. Okey. So, jadi itu saja yang cikgu mau sharing berhari-hari berkaitan dengan permintaan, hukum permintaan dan juga keluk permintaan. Jadi, so kalau anda sudah mengetahui apa itu hukum permintaan, maksud permintaan, okey, hukum permintaan dan juga keluk permintaan, maka anda telah menguasai topik kita pada hari ini. Jadi tugasan anda adalah apa? Jangan lupa sila salin nota di atas nota di atas ini di dalam buku nota anda. Sebarang masalah ataupun kesilapan ataupun kemuskilan, sila hubungi cikgu, WhatsApp lah, jangan call lah. WhatsApp pada 0119380827. Cikgu ulangi 0109380827. So itu saja pertemuan kita pada hari ini. Maaf tak nampak cikgu punya muka, tapi tak apa. Yang penting nota yang cikgu sediakan. So itu saya dari cikgu. Selamat mencuba. Bye bye.